Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syahidin dzalika al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Musi Surah Al-Majah, Tuan Dias, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah dari Kota Surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita bacakan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala datang dari Bangkok pada subuh ini. Sekali lagi kita bersama-sama menunaikan salat jemaah subuh dan seterusnya kita menambahkan sedikit ilmu kita berkaitan dengan tajuk kitab ini, iaitu Idza Sakratul Maut, Wajah Sakratul Maut bil Haqq. Maksudnya bila sampai jelas Sakratul Maut itu yang sebenarnya. Di tajuk ini kalau nak bincangkan memang agak luas ya. Tapi kita diberikan dalam kitab ini beberapa perkara yang perlu kita tahulah. Kerana semua orang tahu ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang tahu ya. Dan bolehlah dikatakan kalau kita sebut kullu nafsin dha'iqatul maut tu, bayangkan siapa kita tahu diri kita pun kita tahu. Dia dikatakan al-ilmu bil-darurah, dan tahu tanpa kita buat kajian mendalam dan sebagainya ya. Namun demikian kita masuklah pada kitab yang seperti ini supaya kita tahu lebih banyak lagi perkara berkaitan dengan kematian ini ya, sakratul maut ya. Dan yang baru kita bincangkan sebelum ini ialah kaitan dengan orang yang ya, pemohon mati ya, meminta mati kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dibolehkan seorang itu meminta supaya dimatikan kerana kesusahan dia, kerana kefakiran dia, kerana kesakitan dia ya? Sebenarnya dalam Islam dilarang ya, seorang itu memohon meminta supaya dimatikan dia. Sebab itu dalam beberapa hal dalam Islam ni, orang yang minta mati ke orang yang membunuh diri dia adalah dilarang dalam Islam. Dulu lagi lah ya, pada peringkat awal tahun 80-an dahulu ada ahli-ahli ataupun golongan-golongan radikal Islam yang membunuh diri dengan mengebom dirinya sendiri. Jadi ini satu perkara yang berkaitan dengan membunuh diri juga lah, mengebom diri sendiri, tapi untuk dikatakan sebagai memperjuangkan Islam ya. Dan kalau kita mengkajinya dari segi hukum, memang ulama tak bersetujulah bunuh diri begitu, sebab tak berlaku zaman Rasulullah dulu pergi bunuh diri ya, terkejut kemudian bunuh diri dan sebagainya untuk menewaskan pasukan musuh ya. Tapi bila dibuat kajian dan ada buku-buku yang menerangkan tentang apa sebabnya golongan ini ikatkan bom pada diri dia, kemudian masuk ke stesen bas ke, masuk ke stesen kereta api ke, masuk ke mana-mana tempat orang ramai dan meletupkan diri dia, apakah dia mati syahid? Ini menjadi permasalahan.
Tapi ada buku yang menyebutkan bahawa golongan ini bukanlah golongan yang benar-benar untuk memperjuangkan Islam, tetapi mereka telah di brainwash, telah diberikan satu pemikiran yang kontra, yang mana dia berfikir itu adalah satu cara untuk mati syahid dan memperjuangkan Islam. Tapi sebenarnya itu adalah satu daripada agenda yang digerakkan oleh golongan Mossad, iaitu orang-orang Yahudi, Zionis, sebab ada kumpulan yang seperti ini untuk menjatuhkan imej Islam di mata dunia. Jadi ini semuanya adalah berlaku kerana adanya perkara yang perebutan, perebutan keuntungan di dunia lah, perebutan kekayaan di dunia, perebutan kuasa di dunia dan sebagainya. Dan mereka nak boleh-bolehnya golongan yang anti-Islam ini, golongan Zionis ini, nak menghapuskan Islam daripada muka bumi ini. Jadi dibuatlah berbagai cara, sehingga segala-gala yang jahat, segala-gala yang buruk dan segala-gala yang segala-gala yang berlaku di dalam dunia ini yang merupakan kemusnahan dituduh orang-orang Islam yang melakukannya, dan orang-orang Islam ini dikatakan golongan teroris. Inilah yang berlaku dalam dunia pada hari ini. Kita tak sadar yang kita ni berada di peringkat yang orang awam, tetapi golongan-golongan yang berada di peringkat atas ni, yang mencaturkan dunia ini, adalah golongan-golongan yang datang daripada golongan-golongan orang-orang Yahudi, yang mana mereka mempunyai pengaruh ke atas kuasa-kuasa besar dunia. Jadi sebab itulah bila saya sebutkan tentang bunuh diri menggunakan bom tadi, menggunakan mengikatkan bom dan meletupkan diri, itu adalah sesuatu yang kadang-kadang disalah anggap. Ada yang mengatakan itulah cara nak mati syahid yang paling senang sekali, tapi sebenarnya itu adalah bunuh diri. Jadi tuan-tuan dan puan, pada pagi ini kita masuk kepada apa yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, man ta'allahu syahadata bisidkin ballahu Allah bisidkin ballahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firasi. Maksudnya, sesiapa yang meminta mati syahid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, maka Allah akan menyampaikannya kepada darjah para syuhada, sekalipun keadaannya, sekalipun kenyataannya dia mati di atas katilnya. Siapa yang minta mati syahid, berjuang menegakkan agama. Mati syahidnya ada tiga tuan. Satu, mati syahid dunia akhirat. Yang kedua, mati syahid dunia, mati syahid akhirat. Mati syahid dunia akhirat ni kalau seseorang itu berjuang di medan perang menentang orang Islam, menentang orang kafir, kerana merundung Islam, dia mati syahid di medan perang itu adalah mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia akhirat ni tak payah mandi, tak payah disolatkan, tak payah dimandikan, tak payah disolatkan, dikapankan dengan apa yang ada pada diri dia. Mati syahid dunia ialah orang yang mati di medan perang juga, menentang orang kafir, orang yang bukan Islam, tapi dia mati kerana dia makan gaji sebagai tentera. Dia mati di medan perang, tapi dia diberi gaji untuk pergi berperang sebagai seorang tentera. Maka dia mati syahid, tapi mati syahid dia di dunia, dia diuruskan jenazah dia sama seperti orang biasa lah. Dikafankan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikebumikan. Tapi yang mati syahid dunia akhirat tadi tidak dimandikan, tidak dikafankan, dikafankan dengan pakaian yang ada pada dia, kemudian tidak disolatkan dan dikebumikan. Itu mati syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia, mati syahid akhirat ialah orang yang mati kerana sebab-sebab yang mendatangkan penderitaan pada diri dia lah. Mati kerana sakit yang kronik lah, ataupun mati, ada setengah mengatakan mati pada satu hari raya pun mati syahid. Orang raya itu dia mati, mati syahid lah tu, ataupun mati
mati bersalin orang perempuan, itu pun mati syahid. Tapi mati syahid akhirat, ya. Itu pun diuruskan jenazahnya sama seperti biasa lah. Baik, siapa yang minta mati syahid Allah akan bagi, tapi dalam keadaan yang tak semestinya dia mati di medan perang. Mati syahid, ya, macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia minta mati syahid. Dia tak mati perang, tapi dia mati kerana sedang nak mendirikan salat subuh, dia ditikam oleh orang yang bukan Islam. Itu pun dikira mati syahid. Khalid bin Al-Walid, dia perang berpuluh kali, dia pergi perang. Mana sebelum Islam atau selepas dia masuk Islam, dia tak mati syahid, dia tak mati di medan perang, dia mati di atas katil. Ya. Jadi mati syahid ini kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya adalah Allah yang Maha mengetahui. Tetapi jika riya dan mencari nama telah bercampur aduk dengan amalnya, kalau dia nak riya, ada juga orang nak mati ni nak riya juga. Ada tak? Mati pun nak riya ada ke? Tak ada kan? Tapi niat dia nak, kalau boleh lah, kalau dia mati di medan perang, biar orang tahu dia seorang mati, seorang yang mati syahid. Ada perasaan tu, kalau itu yang ada dalam hati dia, maka dia tak dapatlah mencapai mati syahid yang sebenarnya, ya? Maka dia tidak memberi manfaat sedikit pun terhadap dirinya, sekalipun dia mati di medan pertempuran. Kalau ada niat dia pergi medan pertempuran, pergi perang kerana dia, ya, supaya disebut-sebut, ya, supaya disebut-sebut namanya, di menonjol namanya ataupun populariti dia, ya, disebut-sebut sampai zaman berzaman, dengan harapan namanya terpahat, di mana di tempat-tempat tertentu yang dikenang oleh sejarah, ya. Kalau ada niat dia di situ untuk dia pergi masuk ke medan perang, maka dia adalah dikatakan riya dan dia tidak dapat mencapai mati syahid. Baik, itu apa yang kita buat, amalan-amalan salih yang kita buat, tuan-tuan, sama ada ibadah yang kecil ataupun ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang merupakan banyak pengorbanan ataupun tidak banyak pengorbanan, hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Jangan ada sedikit pun di dalam hati kita rasa riya nak menunjuk ibadah kita itu kepada masyarakat ataupun kepada orang ramai. Okay? Baik, itu hari ini manusia sudah pun hilang perasaan riya dia. Sebab saya nampak apa perkembangan yang berlaku di kalangan orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah yang besar ataupun yang kecil, terutamanya, bagi mereka-mereka yang dapat menunaikan haji, ya, dapat menunaikan haji ini bukan sesuatu yang mudah kalau kompetisian ini, ya. Semakin lagi semakin kurang, ya. Tapi sifatnya dah tak ada dah, sebab semua orang boleh pergi, ya. Sebab ramai orang yang dah boleh pergi, semua orang pun kalau ada peluang, ada peluang ataupun ada kesempatan nak pergi, sebab semua orang, kali orang Islam kalau di Malaysia ni semua dah ada duit, dah kaya-kaya dan dah banyak, dah ada kedudukan dan sebagainya. Kalau dia tak boleh pergi haji dengan duit dia sendiri pun, anak-anak dia pun dah boleh bantu dia pergi haji. Jadi sebalik tu dah kurang, semakin kurang, ya. Dan mungkin dah tak ada dah sebalik. Bila orang pergi Mekah memang tak ada sebalik, ya. Sebab semua orang boleh pergi. Tapi sebelum tu saya tak tahulah, ya. Tapi tengah-tengah orang yang pergi haji sebelum zaman kemajuan dalam negara kita ni, tengah-tengah orang pergi haji, kadang-kadang dia jual tanah dia jual rumah dia, ya. Itu ikhlas sungguh dia sanggup korban menjual harta benda dia. Dan orang-orang Singapura, Melayu Islam Singapura yang saya kenal, dia yang pergi Mekah sama dengan saya, dia jual rumah dia. Masa rumah dia melambung tinggi harga, dia jual. Kemudian dia beli rumah yang sedikit rendah harganya, dan lebihan duit itu dia pergi Mekah. Itu ramai didapati golongan orang Melayu Islam di Singapura. Dia nak pergi haji sebab tak ada betah, tak ada kelapa sawit, dia tak Singapura.
Bersawit pun tak ada, getah pun tak ada. Yang ada rumah tu, dia jual rumah tu, dia beli rumah lain dan lebih duit tu dia pergi Mekah. Ini pun satu kebiasaan yang berlaku di Singapura lah. Dia pergi Mekah. Jadi jika dia nak mencari nama masuk pergi perang, itu tak dapat pahala mati syahid. Sebaliknya orang yang benar-benar ikhlas meminta mati syahid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan tergolong kepada mati syahid sekalipun dia mati di atas katilnya. Kalau dia betul minta mati syahid, nak pergi perang pun umur dah tua, penyakit pun dah banyak, penyakit apa tuan? Penyakit 3 serangkai, ompek serangkai berada, tak mampu nak pergi ke medan perang. Tapi dia mohon juga kepada Allah, dia minta mati syahid. Dan dia sendiri tahu dia tak mampu nak ke medan perang untuk mati syahid. Tapi kata Rasulullah, dia minta juga mati syahid. Dan kalau dia mati di atas katil pun, dia juga dapat mati syahid. Dengan syarat, dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesimpulan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan ni, dia ada sanad yang sahih, kemudian hasan, lepas tu dhaif, dan sahih pula, sahih lidzatihi, sahih liwairihi, hasan lidzatihi, hasan liwairihi. Kemudian yang bawah itu fikir hadis dhaif lah. Hadis dhaif ni tak ada hasan, hadis dhaif lidzatihi, dhaif liwairihi tak ada. Kemudian baru hadis maudhu', iaitu hadis yang reka sendiri. Di hadis ni banyak. Jadi kalau kita nak mencari hadis, yang terbaik sekali ialah hadis yang sahih lah. Sanad dia sahih. Maksud dia penyampai hadis itu adalah penyampai yang mempunyai 5 sifat yang terbaik. 5 sifat yang ciri-ciri seorang ahli sanad ataupun ahli hadis mempunyai 5 sifat ini. Pertamanya dia punya amanah, yang kedua dia punya sifat, yang ketiga dia seorang hafiz. Dia tak boleh lupa lah, dia hafal mana-mana hadis yang dia sampai bila dia hafal tadi itu. Ada 5 sifat ni. Yang keempat, yang kelima siqah. Siqah ni boleh dipercayai. Dan 5 sifat ni kena ada bagi orang yang meriwayatkan hadis. Kalau tak ada 5 sifat ni, dia seorang yang pendusta, tapi dia dengar hadis tu, tapi dia terkenal seorang yang tak boleh dipercayai, cakap bohong banyak, tapi hadis disampaikan, maka orang ni diberi sanad yang baik. Tak dipakai hadis dia. Baik, Imam Ahmad bayangkan daripada sanad hasan, hadis yang hasan lah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Rubba qatilin baina safaini Allahu a'lam, baina safaini Allahu a'lam bihi." Berapa ramai orang yang mati dalam barisan tentera perang, namun Allah lah yang Maha mengetahui hakikat kematian dia. Berapa ramai orang yang mati di bidang perang itu Tuhan yang lebih tahu. Manusia hanya dapat melihat di segi zahir, tetapi di segi hakikatnya Allah yang tahu. Sebab itu ada orang yang mati di medan perang Uhud, dilaporkan kepada Rasulullah SAW, orang ini cedera parah, tetapi dia tak tahan dengan kecederaannya yang parah tersebut, dia sendiri dan tidak dia sendiri dia bunuh diri dia dulu sebelum dia mati disebabkan cedera parah dia. Dia bunuh diri dia dulu. Tapi Rasulullah tak tahu. Cuma bila Rasulullah diberitahu tentang kes ini, orang ni yang bukannya mati kerana kecederaan parah dia dalam perang tu, tapi mati kerana dia telah membunuh diri dia dahulu sebelum dia mati kerana cederaan tersebut, maka Rasulullah kata dia ni tidak termasuk golongan yang mati syahid dan tidak disolatkan sebagai dia tidak termasuk dalam golongan yang mati syahid lah. Dia disolatkan, tapi masa dia dikebumikan sebagai seorang mati syahid itu tak diketahui lagi
dia tu bunuh diri dia, tapi bila sahabat-sahabat lain beritahu Rasulullah, Rasulullah kata dia tak termasuk golongan hati saya, sebab dia mendahului ajal dia. Kalau mendahului dia ambil sendiri nyawa dia, tuan-tuan. Dalam riwayat lain hadis ini ada dua riwayat, satu Allahu a'lamu bi ataupun Allahu a'lamu bi niyatihi. Allah lah yang Maha mengetahui niatnya. Allah tahu. Hadis ini kalau dibaca boleh baca dua lah, Satu, rubba qatilin baina safaini Allahu a'lamu bihi, ataupun rubba qatilin baina safaini Allahu a'lamu bi niyatihi. Allah yang tahu niat dia. Niat kita Tuhan yang tahu. Sebab itu Rasulullah sendiri pun sebut innamal a'malu binniyat. Semuanya semua amalan yang kita buat adalah dimulakan dengan niat. Adalah ada niat di hati kita. Niat yang kita niatkan untuk amalan tersebut. Kalau kita nak bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, mesti ada niat di hati kita sedekah itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersedekah banyak pun tetapi dengan tujuan untuk diketahui ataupun dipamerkan kepada orang lain, maka niat kita sudah menjadi satu yang mendatangkan kerugian kepada kita lah, tak dapat pahala. Kalau sekiranya kita niat sedekah itu supaya orang tahu kita ni seorang dermawan, seorang yang suka kepada amalan kebajikan ni, itu tidak sampai kepada mendapatkan pahala keikhlasan dalam amalan kita semua. Sebab itu apa yang kita buat kena niat yang sebenarnya, bukan niat yang sebaliknya. Contoh, kalau kita bersedekah, apa niat kita bersedekah? Untuk membantu fakir miskin ataupun anak yatim supaya dia dapat melapangkan kehidupan dia lah, dapat membantu dia untuk makan sehari dua hari. Itu niat yang sebenarnya. Tapi ada niat kedua, yang mungkin kadang-kadang kita terpengaruh dengan niat yang kedua ni. Kalau kita rajin bersedekah, pahala jauh pada kita. Kita rajin bersedekah, rezeki kita murah. Ya tak? Kalau kita rajin bersedekah, anak-anak kita akan jadi anak-anak yang pandai belajar dan sebagainya. Itu niat yang kedua. Niat yang pertama bersedekah kerana Allah supaya dapat menyampaikan sedekah kita itu kepada fakir miskin dan anak yatim dan mereka-mereka yang memerlukan, melapangkan kehidupannya. Itu yang sebenarnya niatnya. Itu yang sebenarnya niatnya. Niat yang kedua, kita kena gaji-gaji sedekah. Nanti banyak perkara yang nak datang bala pada kita kerana jalan raya tak jadi aksiden ni sebab kita sedekah tadi ni. Jalan raya kita terlepas pada kemalangan dan sebagainya sebab kita gaji sedekah. Itu soal kedua. Soal pertama kerana Allah. Soal kedua mungkin ada lebih-lebih. Tapi jangan niatkan yang kedua dulu, niatkan yang pertama. Itu niat. Dan selalu saya sebut juga tentang solat-solat yang kita dirikan. Solat-solat, terutama sekali solat yang sangat diminati ataupun sangat disukai oleh masyarakat. Solat duha. Kenapa buat solat duha? Murah rezeki. Sebenarnya solat itu tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat yang sebenarnya kita mendirikan solat supaya kita sentiasa ingat pada Allah, dekat dengan Allah. Sebab itu Allah sebutkan dalam Quran, dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Bila dah selesai sembahyang, pergilah mana-mana di atas muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah. Carilah nikmat Allah. Bukan dia datang tiba-tiba. Bila dah selesai sembahyang, datang nikmat tak. Wabtaghu min fadlillah. Pergi ke mana-mana muka bumi, cari nikmat Allah. Dan jangan lupa, wazkurullaha katsiran. Ingat Allah banyak-banyak masa kita mencari rezeki. Hari ini orang cari rezeki,
pergi kerja lah, di pejabat ataupun di sekolah, ataupun di mana-mana syarikat, dia bekerja. Tak adalah pergi meraya-raya ke lautan, ke hutan dan sebagainya, ke melentara. Tapi pergi, dah ada tentukan gaji kita. Itu cara rezeki, cara yang ada sekarang lah. Tapi tunaikan sembahyang dulu. Dan selesai sembahyang, pergi cari rezeki. Itulah rezeki yang Allah tentukan pada kita. Solat duha ada satu solat kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Niat yang pertama sekali kerana kita nak sentiasa dekat dengan Allah SWT di waktu matahari naik tujuh kaki itu, sampailah sebelum zuhur tu, itu adalah waktu duha. Kita dekat dengan Allah pada waktu tersebut. Niat, itu dikatakan niat yang sebenarnya pada kita mendirikan solat, kita bersedekah, kita melakukan amal-amal ibadah yang lain. Dan terutama sekali, tak lama lagi kita nak berkorban. Apa niat kita korban? Taqarruban ila Allah, dekatkan diri kepada Allah. Itu niat kita berkorban. Taqarrub ila Allah. Sebab tu kita tak kisah maknanya bila kita berkorban tu kita diaturkan oleh syariat supaya daging korban itu disedekahkan pada 3 golongan. Itu cara pengaturan oleh syariat. 1/3 untuk fakir miskin, anak yatim, 1/3 untuk sahabat handai dan rakan-rakan taulan, dan 1/3 lagi untuk diri kita. Itu asas dia, tuan-tuan. Tapi kalau nak ditakbir dan nak diuruskan dengan lebih canggih lagi, kita ambil sikit je lah. Pakai tuan apa? Tuan apa? Tuan yang korban ni dia ambil sikit je. Ambil sedikit sahaja. Yang lain tu sedekah pada semua orang. Jadi itu korban. Dan kita nak berkorban kerana kami, kita korbanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa inna awwala man tusa'alu bihi nar salasa. Sesungguhnya orang yang pertama kali dibakar di atas api neraka ada 3 golongan. 3 golongan orang yang pertama sekali dia akan dibakar dalam neraka. Siapa dia? Minhum al-mujahid asy-syahid. Di antaranya adalah seorang mujahid dalam pandang manusia, dia mati dalam membela agama, dia mati syahid. Minhum al-mujahid asy-syahid bima yuzhira innat alladhi qutila fil ma'rikah. Ini satu golongan yang akan pertama kali akan dibakar di api neraka, ialah golongan orang yang mati syahid, yang pada pandangan manusia dia berjuang kerana menegakkan agama Allah. Pandangan manusia pada zahirnya. Sebab itu kita melihat pada zahir, kita tak dapat lihat pada batinnya, pada hakikat kita tak tahu, tuan-tuan. Contohnya kalau dikatakan malaikat Israel itu mencabut nyawa, sangatlah menderita orang yang nak meninggalkan dunia ini bila rohnya keluar dari jasadnya. Tapi kita nampak orang tu tak ada nampak, tak ada apa-apa pun, tidak tunggang langgang apa pun, sakit pun jadi tak ada. Tapi pada hakikatnya Allah tahu apa yang berlaku sebenarnya pada seseorang itu bila dia roh dia dikeluarkan dari jasad, apa yang sebenarnya berlaku pada hakikatnya. Tapi pada zahirnya nampak macam elok je, ataupun pada zahirnya nampak macam dahsyat, hancur lebur tubuh dia. Contohnya orang istilah jalan raya lah, ataupun tahukan ramai banyak peristiwa kemandangan jalan raya. Ada yang terbakar dalam kereta, ada yang hancur dengan kereta ni sekali.
ada yang kepala putus, daging berkecai. Pada zahirnya nampak, pada zahirnya macam menderita, tetapi kita tak tahu pada hakikatnya. Bagaimana Allah bagaimana malaikat Jibril mencabut roh dia dari jasad dia. Tapi kalau pada zahirnya nampak macam menderita, tapi pada hakikatnya Allah yang lebih tahu. Mungkin kematian dia adalah kematian yang paling diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah redha, dan walaupun dia mati dalam keadaan yang hancur di jalan raya, tetapi sebenarnya ruhnya dikeluarkan dengan aman damai. Kalau orang Islam memang ada disebutkan dalam kitab berkaitan dengan kematian ini, ruhnya akan dicabut dengan lembut. Kalau bagi orang yang beriman, ruhnya dicabut dengan lembut. Itu kita tak nampak. Ini yang dikatakan perkara yang di segi hakikatnya kita nampak di segi zahirnya sahaja. Begitu juga dengan orang yang mati, yang kita kata mati su'ul khatimah ataupun husnul khatimah ni, tuan-tuan. Apa yang kita katakan orang yang mati su'ul khatimah? Kadang-kadang kita pandang zahir saja, mati kat mana agaknya? Mati di dalam panggung wayang. Memang kat tempat tu, memang tempat yang tak sesuai lah. Itu su'ul khatimah di segi zahir. Orang yang mati dalam masjid, sedang sembahyang, sedang sujud, di segi zahir kita nampak husnul khatimah. Itu pada pandangan kita. Tapi segi hakikatnya, Allah yang maha mengetahui apa hakikat kematian seseorang itu. Walaupun di tempat yang kita katakan tidak baik, tapi Allah lebih tahu. Kita lihat di segi zahir. Sebab itu dalam hidup kita ini jangan terlalu banyak kita membuat andaian ataupun mengelakkan kita daripada menfitnah perkara yang kita fikir tak baik ni. Mati dalam jamban, tempat memang tak baik, tapi kematian dia mungkin kematian yang telah diatur oleh Allah SWT, kematian yang walaupun di tempat yang tak baik, tapi itulah husnul khatimah. Sebab itu kita tak boleh buat ukuran. Yang boleh buat ukuran diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan tadi, orang itu mati kerana membela agama Allah pada pandangan manusia, tapi sebenarnya orang itulah yang mula-mula sekali dibakar di dalam neraka besar. Di mana yang disebutkan Rasulullah tadi, namun sebenarnya ia berjuang kerana riya. Orang yang berjuang kerana riya, kutila riya'an wa sum'atan. Dia berjuang kerana riya dan agar dikatakan manusia bahawa dia adalah seorang yang pemberani. Kutila riya'an wa sum'atan yuqalu syuja'un. Supaya orang kata dia ni seorang pahlawan, gagah perkasa dan sebagainya. Manusia boleh bagi pada zahir saja, tuan. Sebab itu dalam memberikan pingat-pingat gagah berani pada pasukan polis ke pasukan tentera ke, gagah berani ni beri pingat-pingat ni kerana dia di kesempatan yang ada pada dia berjuang tu, dia berjuang dan dia dapat membunuh musuh dengan walaupun dia seorang, dia bunuh 7-8 orang musuh, maka dia dapat pingat gagah berani. Tapi semuanya itu telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sengaja-sengaja dia pergi, tapi memang ditakdirkan. Dia berjuang dan dia selamat dalam perjuangan tersebut, dan dia diberi pingat gagah berani. Kalau sekali lagi disuruh dia, mungkin dia tak berani. Sekali lagi mungkin dia tak berani, tapi dah dapat pingat gagah berani. Orang ramai telah mengatakan seorang itu telah pun mati syahid, dan adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan di setengah orang supaya
dia masyhur dengan mati syahid, ya. Tapi jangan kita salah anggap mungkin itu adalah satu ribat dan kita lah orang yang pertama nanti mati syahid ini akan dibakar di api neraka, ya. Maka pada hari kiamat kelak dia diperintahkan, ya, lelaki itu diperintahkan masukkanlah dia ke dalam api neraka. Inilah dia kiamat esok baru tahu nilai seseorang itu. Masukkan ke neraka. Sebab Allah yang tahu hakikat sebenarnya kenapa dia pergi berperang, okay? Di mana kita baca dalam buku-buku sejarah, okay? Baca dalam buku-buku sejarah, orang-orang Kristian pun nak mati syahid juga sebab dia percaya pada agama dia. Tapi bila kita baca buku sejarah, kita dapati sebahagian besar daripada mereka-mereka orang-orang Kristian yang pergi ke medan perang tu kerana mereka nak melepaskan hutang mereka yang banyak pergi perang. Jadi dia orang-orang yang dia berhutang tak datang untuk hutang pada dia sebab dia dah pergi perang. Dia nak keluar daripada hutang yang melilit diri dia yang banyak tu, dia pun pergi masuk perang. Itu setengah-setengahnya lah, ya. Jadi ini pun berlaku pada agama-agama lain. Tetapi agama-agama lain ini memang dia duniawi lah. Agama duniawi ini lebih daripada dia. Dia tak ada pakai riak, ujung apa semua ni, tak ada sifat-sifat daripada dia, ya. Dia pergi perang sebab dia banyak hutang, jadi masuk perang. Itu orang-orang Kristian. Sebab tu banyak, ramai mereka yang pergi masuk perang orang salib dahulu, perang dengan orang Islam. Kalau dia mati dalam perang tu, lepas dah hutang dia. Ataupun kalau dia selamat dan menang dalam perang tu, mungkin kerajaan akan membayarkan hutang dia. Itu antara perkara yang berlaku pada agama Kristian. Mereka pergi perang, dan perang itu dipanggil perang salib, perang agama juga, okay? Dan satu lagi hadis Rasulullah SAW yang akhir ini saya bacakan di depan, bercanda begini. Innal mu'min fi akhir zaman, fi akhir zaman min kasratil fitnah yamurru ala al-qubur wa yaqulu ya laitani makan sahibu hadzal qabr. Di akhir zaman, sekarang ni orang kata kita berada di akhir zaman, tuan. Dua kita nilai, apakah hadis Allah ini tepat menyebutkan akhir zaman ini? Innal mu'min fi akhir zaman, sungguhnya orang yang beriman pada akhir zaman ini, min kasratil fitnah, di mana di akhir zaman itu banyaknya fitnah berlaku. Zaman kita ni tak terhingga-hingga dah fitnah berlaku, Apa fitnah dia yang banyak berlaku ni? Bangun dia tidur, apa kita buat dulu? Tengok WhatsApp dulu. Nak tidur, tengok WhatsApp dulu. Itulah fitnah. Dah jauh lagi daripada apa yang tadi dia bukan disarankan ataupun disarankan Rasulullah SAW. Sebab banyaknya fitnah zaman ni, maka orang-orang yang hari ni hidup dalam zaman akhir zaman ini, bila dia lalu kat kubur, yamarru alal kubur, yamarru alal kubur, dia lalu atas kubur, wa yaqulu, dia berkata bila lalu atas kubur, ya laitani makana sahibah hadzal qabr. Apa dia kata? Apalah, aduhai sekiranya akulah yang berada di dalam kubur itu. Maksudnya patutnya aku mati dulu dah. Banyaknya fitnah yang berlaku di dunia ni. Bila dia letak kubur, apalah aku tak jadi ahli kubur, apalah aku tak mati dulu. Dan kita fikirkan orang yang mati itu dah tak ada masalah fitnah, sebenarnya lagi besar fitnahnya bila dia berada di alam barzakh. Tapi ini nak menunjukkan bahawa bila akhir zaman itu, satu dia boleh tandanya orang rasa lebih baiklah mati daripada itu. Lalu kat kubur, dia kata sepatutnya aku duduk dalam kubur tu, bukan dia orang ni duduk dalam kubur. Ini tanda orang yang ataupun orang yang dah rasa kecewa dalam kehidupan di akhir zaman ni, terlalu banyak fitnah, fitnah terlalu banyak. Sehingga ada orang menyebut lebih baiklah aku masuk dalam kubur ataupun aku mati dulu sebelum aku hidup dalam zaman ini. Inilah akhir zaman, tuan. Jadi setakat itu dah dulu
tuan-tuan dan puan pada pagi ini, insya-Allah kita akan sambung lagi berkaitan dengan hadis ini dan banyak lagi hadis lain yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan sakratul maut ini. Dan yang saya sebutkan pada awal ini, kita kena perlu tahu apa dia sakratul maut dan apa dia kematian itu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Al-Quran Allah sebut, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang dan hening, baliklah kepada Tuhanmu, ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha dan diredai. Nak mati biarlah dalam keadaan kita redha dan Tuhan redha. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah dalam syurga. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, masuklah syurga. Ini seruan masa kita dalam keadaan yang dalam keadaan kita dah mati, maka Allah akan, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk dalam kumpulan hamba-hambaku yang salih dan masuklah dalam syurga. Ini seruan yang disampaikan oleh Allah SWT kepada mereka-mereka yang telah pun meninggalkan dunia ini. Itu ucapan orang yang meninggalkan dunia. Sebenarnya ucapan yang sebenarnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Boleh tak kita sebut, kita sampai pada orang mati, ya ayyuhan nafsul mutmainnah? Dia tak kita baca kepada dia. Itu wahyu Allah. Kita hanyalah sunat baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita dengar orang sampai ke satu jenazah, dia duduk tepi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Boleh tak? Boleh. Tapi itu bukan ucapan yang kita yang diucapkan kepada orang yang dah mati, tapi itu ucapan ataupun wahyu Allah kepada orang yang dah mati. Sekarang itu lalu tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ya rabbi fahman nabiyyi wal mursalin wal malaikatul muqarrabin fi amrika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati